Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita ada satu perbentangan khas yang berkaitan dengan isu keaslian kitab Ibanah yang dikarang oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Tajuk perbahasan perbincangan kita berkisar daripada dua tajuk, iaitu yang pertama tentang keaslian kitab Ibanah yang dikarang oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, dan kedua, adakah benar beliau telah kembali kepada akidah salaf dengan meninggalkan akidah khalaf. Dia ada 3 marhalah sebelum kita pergi lebih lanjut, iaitu Mu'tazilah. Lepas tu dia berpegang kepada sebahagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala isbat, sebahagiannya ditakwilkan. Itu marhalah yang kedua. Marhalah yang ketiga, dia berpegang sebagaimana pegangan yang dipegang oleh ahlul hadis dan juga golongan salaf. Ini 2 perkara yang akan dibahaskan pada malam ini. Baru-baru ni saya tengok suatu video yang disampaikan oleh seorang tuan guru di Nusantara ini, mana orang menjadi rojokan orang lah dalam ilmu akidah ataupun ilmu tauhid dan juga ilmu-ilmu yang lain, iaitu Baba Ismail Sepanjang. Jadi perbahasan yang kita sebut sini, kita bukan bermaksud untuk merendahkan, nak mengondemkan mana-mana golongan ataupun mana-mana individu. Ini sekadar perbahasan ilmiah sahaja. Apabila saya dapati apa yang dibentangkan itu tidak tepat, tidak benar sebagaimana yang dipegang oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan marhalah yang dilalui oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi bila kita post dalam Facebook kita, banyaklah komen-komen daripada berbagai pihak, di antaranya anak murid dan juga penyokong-penyokong beliau. Saya ni macam tarik ekor harimau lah. Harimau tengah tidur, kita rentak ekor dia, melompat lah. Jadi dia orang ni tak boleh sebut lah, tak boleh kritik guru mereka, orang alim daripada kalangan mereka ataupun pemimpin mereka, ataupun orang kata jolok sarang terbuan. Tapi oleh kerana kenyataan beliau itu mengelirukan, yang perlu diperbetulkan. Tapi di sudut hubungan kita dengan beliau, dia adalah saudara seagama dengan kita. Sebagaimana tokoh-tokoh yang lain yang pernah kita kritik sebelum ini, sama juga. Andainya saya ditanya bila di dalam kubur besok, siapakah saudara-saudara kamu? Di antara nama yang saya akan sebut, Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang, saudara yang seagama dengan saya. Jadi kritikan ini bukan untuk mengkritik peribadi, tetapi tentang apa yang disampaikan itu yang kita nampak tersasar ataupun tersilap daripada hakikat realiti yang sebenarnya. Jadi sebelum kita bahas, kita pasang sedikit video apa yang dia jelaskan, diterangkan di dalam ceramah ataupun pengajian beliau. Di situ dia teringat tabaq matma'ah al-ibanah, yang al-ibanah fi usuli diyanah hadis bahasa pada Al-Asy'ari ini muharrafah, sudah diubahkan. Betul. Sebab itulah kesian kepada kita orang awam tak pandai rojak kitab ni, minta main ni kitab Ibanah Imam Al-Asy'ari ni. Dia rojak daripada khalah kepada salah. Walah Imam Al-Asy'ari rojak daripada Mu'tazilah kepada Ahlussunnah, pada Sunnah Jamaah. Pada sunnah, tak kala dia mimpi berjumpa Rasulullah SAW, tu ceritanya. Tapi dia mau kata Abu Hasan rojak daripada khalah, kerana murak mereka khalah ialah Mu'tazilah. Nyawa iya. Jadi mengelirukan banyak.
tu musyabbihah. Sifat musyabbihah suka mentasbihkan, suka mengelirukan. Dalam ayat suka ambil ayat mutasyabihah dah, hadis mutasyabihah suka ambil. Lepas tu kata-kata pun mentasbihkan juga. Nakal ibarat kita orang lain pun mentasbihkan pula. Dia mengeliru. Sebab tu bagi orang awam tu maknanya nak jatuh dari kesilapan. Tapi bagi orang yang pandai tengok ibarat, faham selalu. Walau bagaimanapun, setiap apa yang berlaku sudah dijaga, sudah dijaga. InsyaAllah selamat. Orang yang bersih selamat. Lepas tu kita kena baiki hati yang bersih. Mudah-mudahan selamat daripada segala gangguan dan kekeliruan. Itulah. Ambil air. Air biasa. Air minum, air minum. Okey dah. Di antara apa yang telah diutarakan ataupun yang diketengahkan Al-Fadhil tuan guru kita, iaitu Baba Ismail Sepanjang, dia kata pertamanya disebut muharraf. Kitab Ibanah ini telah berlaku muharraf ataupun muharrafah. Bila ada muharraf, kita kena ada apa? Kena ada muharrif. Contohnya kitab ni. Tadi saya tak sini. Tiba-tiba jadi berselerak macam ni. Tidak satu je tadi susun. Maknanya kitab ini dia panggil muharrafah. Telah bertukar, telah berpindah, telah diubah. Bila dia berubah sendiri ke? Mesti kena ada muharrif. Ada orang yang ubah. Betul tak? Bila berubah, mesti ada orang yang mengubah. Muharrif ada tak di sini? Muharrif kepada kitab ni ada tak? Siapa yang ubah tadi? Wah, ustaz sendirilah kan. Mula-mula tak susun macam ni. Lepas tu dia susun secara bertabur macam ni. Yang pertama, siapa muharrifnya? Yang kata ubah duk jaja kan, ramai lah, bukan seorang individu lah. Ada pihak individu duk kata ubah. Siapa ubah? Mesti kita kena pasti yang pertama siapa ubah. Bila diubah, siapa yang mengubah? Ada tak jumpa jawapan siapa yang ubah? Hak tu dulu kena selesai. Kalau boleh jawab, baru kita akan hurai yang ni. Kalau tidak boleh jawab, kita tak boleh nak terang siapa yang ubah. Ada jumpa jawapan siapa ubah? Yang ubah kitab Ibanah tu ada jumpa? Siapa dia orang dia? Siapa dia individu tu? Kumpulan mana? Grup mana? Jemaah mana? Siapa yang ubah? Kena pasti dulu siapa yang ubah, baru kita boleh cakap, kita bincang sebab apa berlaku perubahan. Jawapannya tak ada sampai sekarang. Daripada sejak kitab ini dituduh sebagai diubah, sehingga sekarang tak jumpa siapa yang mengubah. Padan dengan soalan tu, saya dah boleh tutup kitab, boleh balik. Tak jumpa siapa mengubah sehingga sekarang. Tapi oleh kerana terlajak dah letak banyak kitab, terpaksa kena hurai satu-satu. Jawapan orang yang mengubah tak ada sehingga sekarang. Kalau orang Yahudi, dia ubah Taurat Injil, Yahudi Nasrani, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Taurat Injil telah diubah. Siapa ubah? Yahudi Nasrani. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Summa yuharrifunahu. Mereka ubah Taurat Injil. Jumpa siapa ubah? Yahudi Nasrani. Wa qulu hattatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Daripada hattatun diubah kepada hintah. Allah Ta'ala kata yang ubah tu Yahudi Nasrani. Maknanya dapat kesan siapa yang mengubah. Saya sehingga sekarang ni pening. Tak jumpa siapa yang ubah, tapi duk kata ubah. Orang jahil ni dia pakai telan je. Dia pakai telan je Tok Guru cakap. Dia tak pernah baca kitab, tak pernah mengkaji, tak pernah buat rujukan. Siapa yang mengubah? Jadi padan dengan soalan ini je tuan-tuan. Kita nak tanya orang yang mengatakan bahawa kitab Ibanah itu diubah. Rupanya bila kita cari ada sedikit perubahan. Bagi golongan yang mengkritik,
ada cetakan yang disebut sebagai ainaini, dua mata. Ada yang disebut ainun, satu mata. Allah Ta'ala tu ada bersifat dengan satu ain. Ada kitab yang sebut ainaini, dua ain. Situ yang berlaku perbezaan. Sedangkan walaupun berubah daripada tasniah kepada mufrad, tetap mereka mengisbatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mempunyai sifat mata. Berubah tentu je. Adapun tentang lain, kata Allah Ta'ala ada tangan, Allah Ta'ala istiwa atas arah, sama. Saya kata baru jumpa jawapan. Patut dia orang ni pening. Cuma diketengahkan seolah-olah al-ibanah ni diubah semua. Saya ada beberapa cetakan. Ini yang kedua sekali dengan syarah. Diubah semua, kita tak faham macam tu sebelum kita buat kajian. Padahalnya antara kalimah musanna diubah dengan mufrad sahaja. Tapi tentang mengatakan Allah Ta'ala atas arash, semua cetakan sama. Mengatakan Allah Ta'ala itu ada tangan, yakni sifat tangan, sama. Dikatakan Allah Ta'ala itu ada wajah, sama semua cetakan. Berlaku perbezaannya antara mufrad dengan tasniah sahaja. Dan ada beberapa cetakan lagi di tangan saya ini, Al-Ibanah an Usuli Diyanah. Ni dia ada tahqiq daripada Dr. Fauqiyah Hussein Mahmud, ulama Mesir. Dia pun kata sama. Saya ada banyak, hampir 3, 4, 5, 6 cetakan. Tapi sebahagiannya saya bagi ke orang, supaya dia orang rojak. Ibanah ni memang suatu kitab yang asli, hasil daripada tulisan Abu Hasan Al-Asy'ari. Lalu tuduhan yang seterusnya, disebut bahawa golongan yang disebut Abu Hasan Al-Asy'ari ini telah kembali, mereka ini musyabbihah. Dahlah ambil ayat-ayat mutasyabihat, dia kata. Menakalkan kalam ulama pun musyabbihah juga, bagi kesamaran, bagi jadi keliru. Sekarang ni sebenarnya siapa yang keliru? Siapa yang keliru? Itu soalan yang kedua. Orang yang mengisbatkan ibanah itu memang asal daripada Abu Hasan Al-Asy'ari, ataupun orang yang menolak? Itu soalan yang kedua yang kena jawab. Siapa yang keliru sebenarnya? Cuma dia antara banyak-banyak yang disebut dalam ceramah tersebut, dia sebut kena jaga hati. Yang tu betul lah. Apa yang kita bahas ni pun kita kena jaga hati kita. Bukan menunjukkan bahawa apa yang kita sebut ini, bila orang khilaf dengan kita, kita berbeza dengan orang, menyebabkan kita bermusuh dengan orang. Itu tidak sekali-kali. Sekadar perbahasan ilmiah. Okey. Kitab yang pertama yang mengiktiraf, yang mengakui tentang keaslian kitab ibanah di dalam kitab Ma'arijul Qabul. Wa amma Abu Hasan Al-Asy'ari nafsuhu rahimahullahu ta'ala falladhi qarrarahu. Dia kata, adapun Abu Hasan Al-Asy'ari sendirinya, semoga merahmati oleh Allah Ta'ala kepadanya, yang dia telah memutuskan fi kitabihi Al-Ibanah, di dalam kitabnya Al-Ibanah. Jadi pengarang Ma'arijul Qabul mengiktiraf, mengakui bahawa keaslian kitab Ibanah alladhi huwa min akhiri ma sannafa, wa huwa qawlu ahli al-hadis. Kitab Ibanah ni dia kata adalah kitab yang terakhir sekali yang ditulis oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Lalu dikemukakanlah ibarat-ibarat dia dalam kitab Al-Ibanah an Usuli Diyanah. Tapi yang penting, yang pertama sekali, dia sebut bahawa Ibanah itu memang kitab yang dikarang ataupun ditulis oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua, di dalam kitab Al-I'tiqad yang dikarang oleh Imam Baihaqi. Imam Baihaqi ni mazhab Syafi'i kalau fiqhnya. Dia juga adalah ulama hadis dan juga ulama yang berpegang kepada akidah salaf. Imam Baihaqi menyebut di dalam kitabnya muka surat 111, cetakan Darul Fadilah. Jadi dia kata di sini,
Qala Ustaz Imam rahimahullahu qad dzakara Syafi'i rahimahullah ma dalla ala annama natluhu minal qur'ani bi alsinatina wa nasma'uhu bi adhanina wa naktubuhu fi masahifina yusamma kalamullahi azza wa jalla wa anna Allah azza wa jalla kallama bihi ibadahu bi an arsala bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam bima'nahu zakarahu aidan Ali bin Ismail fi kitabih al-Ibanah. Imam Baihaqi pun menyebut kenyataan ini juga disebut di dalam kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Maka dia tidak kata kitab ini dipindah ataupun diubah. Al-Fusul, fusulun fil aqidah baina salaf wal khalaf, Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Minggu lepas dia meninggal dunia kan. Ini di antara kitab yang tulis oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Dia juga menerangkan bahawa Abu Hasan Al-Asy'ari telah berpindah kepada mazhab salaf, bukan sahaja daripada Mu'tazilah kepada pegangan khalaf, yakni sebahagian sifat disebabkan, sebahagian sifat ditakwilkan, tetapi dia melalui marhalah ataupun fasal yang ketiga, iaitu kembali kepada akidah salaf. Kita tengok tajuknya sini, muka surat 137. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yaqulu bi mazhabis salaf. Disebut dalam kitab Fusulun fil Aqidah baina salaf wal khalaf, muka surat 137. Tuan-tuan juga boleh baca kajian-kajian orang buat tesis tentang Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Hayatuhu wa Atwaruhu Al-Aqdiyah. Kitab yang berikutnya Abu Hasan Al-Asy'ari fi Tauhid Sifat pun disebut juga begitu. Di dalam kitab yang seterusnya, Ithaf Sadatil Muttaqin, Imam Zabidi syarah kepada Ihya Ulumuddin. Dia menakalkan kalam Ibnu Katsir. Yang ni orang pondok peganglah kitab ni, menjadi rujukan mereka, kerana kitab Ithaf Sadatil Muttaqin ini adalah syarah kepada kitab Ihya Ulumuddin. Jadi Imam Ghazali, yang dikarang oleh Imam Ghazali ini bermazhab Syafi'i. Qala Ibnu Katsir zakaru li Syekh Abi Hasan Al-Asy'ari thalathata ahwalin. Jadi ulama-ulama sebut, Ibnu Katsir menakalkan pendapat para ulama bahawa bagi Abu Hasan Al-Asy'ari 3 keadaan. Awwalaha halal i'tizali allati raja'a anha la mahalata. Marhalah yang pertama adalah Mu'tazilah. Sebagaimana yang orang tahu, secara umumnya dia belajar dengan bapa tiri dia selama berapa tahun? 40 tahun. 40 tahun dia belajar. Lepas tu dia duduk dalam Mu'tazilah. Lepas tu dia kata halus saniyah, hal yang kedua, isbatus sifatil aqliyah as-sab'ah. Dia mengisbatkan sifat-sifat aqliyah yang 7, wahiyal hayatu wal ilmu wal qudratu wal iradatu was sam'u wal basaru wal kalamu. Diisbatkan 7 sifat ini, isbat mengiyakan. Selain daripada 7 sifat ini, dia takwil. Itulah yang golongan khalaf pegang sekarang ni. Jadi golongan khalaf pegang ni maknanya marhalah yang kedua. Terima isbat sebahagian sifat, takwil sebahagian. Wa ta'wilu juz'iyyati kal wajhi wal yadaini wal qadami was-saqi wa nahwi dhalik. Dan sebahagian daripada sifat yang lain secara juz'iyahnya, seperti muka, tangan, kaki, betis, ditakwilkan. Itu disebut, macam muka disebut di dalam Quran, tangan disebut dalam Quran, kaki dengan betis disebut di dalam hadis, lalu ditakwilkan oleh Abu Hasan Asy'ari. Ini marhalah yang kedua, Ibnu Katsir kata. Sebab itu sebenarnya kalau ada pihak ataupun individu yang tak setuju mengatakan bahawa
Abu Hasan Asy'ari ni dia ada marhalah yang ketiga. Tak apa, tak ada masalah sebenarnya. Walaupun dari sudut realitinya, di sudut faktanya tidak begitu. Tak apa. Kita betul ansur. Orang kata Abu Hasan Asy'ari ni dua marhalah sahaja. Daripada Mu'tazilah kepada berpegang dengan akidah salaf, yakni sebahagian sifat disebabkan, sebahagian ditakwilkan, tak ada masalah. Tetapi bila orang kata dia ada satu marhalah yang lain, masalah yang ketiga, dia berpegang dengan akidah salaf, jangan dituduh sebagai Wahabi. Jangan dituduh Pak Wahabi yang cerita macam ni, Pak Salafi Malaysia yang duk buat haru-haru macam ni. Sedangkan ini kenyataan dari para ulama. Tak setuju tak apa. Dia Pak Wahabi ni pandai-pandai reka. Banyak tuan-tuan buka dalam YouTube, tengok dalam Facebook kan. Pandai-pandai Pak Wahabi ni reka. Sedangkan ulama-ulama yang kata dia melalui 3 marhalah itu sebelum wujudnya, sebelum lahirnya Muhammad bin Abdul Wahab. Tu yang kita jadi penin. Mereka tak buat kajian langsung. Pakai melontar tuduhan sahaja. Ni Pak Wahabi punya reka, dia kata. Jadi ini Ibnu Katsir sebut. Kemunculan Ibnu Katsir ni sebelum dilahirkan Muhammad bin Abdul Wahab, yang orang tuduh sebagai Wahabi tu. Wal hal ats-tsalitsa itsbatu dzalika kullihi min ghairi takyifin wala tashbihin. Keadaan yang ketiga, marhalah yang ketiga, diisbat semua sifat. Selain daripada sifat yang 7 tadi, sama' basar kalam semua tu, sifat iyat, sifat ain, wajah, Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, semua diisbat tanpa takwil. Itu marhalah yang ketiga. Marhalah yang ketiga. Ketiadaan mentakyifkan ataupun mentashbihkan jirya ala min wali salaf. Dia berpegang kepada mazhab salaf melalui ataupun berpegang kepada aliran yang dipegang oleh salaf. Maka tiga marhalah. 3 marhalah. Wahya tariqatuhu fil ibanah allati sannafaha akhiran wa syarahaha Al-Baqilani wa naqalaha Ibnul Asakir. Jadi Ibnu Katsir, perkataan Ibnu Katsir ini dinakalkan oleh Imam Zabidi. Dia kata ibanah tu kitab yang terakhir. Ibnu Katsir berkata sama, ibanah tu kitab yang terakhir, tanpa perubahan. Ibnu Katsir kata macam tu, dinakalkan, dipindahkan perkataan Ibnu Katsir ini oleh Imam Zabidi di dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin jilid yang kedua, muka surat 6. Wahya allati mala ilaiha Baqilani. Imam Baqilani pun cenderung kepada pendirian yang ketiga itu. Wa Imamul Haramain wa ghairuhuma min a'immatil ashabil al-mutaqaddimin min awakhiri aqwalihim. Maknanya ramai selepas Abu Hasan Asy'ari berpendirian begitu, berpegang begitu, ramai orang ikut ulama-ulama yang dulunya pegang kepada pegangan khalaf, yakni marhalah yang kedua, semua ikut cara dia. Kembali kepada akidah salaf. Kalau tuan-tuan nak tahu akidah salaf, boleh baca kitab As-Sabuni, Abu Osman As-Sabuni. Entah pergi ambil dalam bilik ustaz. Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Atas meja. Okey, nak tahu akidah salaf macam mana? Tengok dalam beberapa buah kitab. Di antaranya kitab tu, tengoklah kitab-kitab tafsir dia, kitab syarah, kitab hadis. Akidah salaf macam mana? Mereka mengisbatkan semua sifat Allah. Sifat istiwa, ain, wajah, semua diisbatkan. Jadi dia kata pegangan yang terakhir Abu Hasan Asy'ari ikut akidah salaf. Itulah akidah salaf. Akidah salaf, mereka tidak mentakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Okey, terima kasih. Jadi kalau saya tak tunjuk kitab, jadi orang kata betul ya? Betul ke ni? Datang dia reka sendiri. Aqidatus Salafi wa Ashabil Hadis. Boleh rojak kitab ni. Nak tahu akidah salaf, dalam kitab ni dihurai dengan panjang lebar.
bagaimana pendirian salaf, sifat nuzul, istiwa dan sebagainya, Abu Hasan Asy'ari pegangan dia sama dengan akidah salaf. Imam Zahabi dia sebut di dalam beberapa buah kitab tentang keaslian kitab Ibanah. Muka surat 515. Darussalam, cetakan Darussalam An-Nawawi. Wa qala al-Asy'ari fi kitabil Ibanah fil usulid diyanah lahu fi babil istiwa. Imam Zahabi juga menyebut bahawa dia memperakui tentang kitab Ibanah yang ditulis oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Di dalam kitab Al-Ulu li Aliyil Ghaffar, Al-Ulu li Aliyil Ghaffar. Imam Zahabi ada kitab lain juga menyebut perkara yang sama. Di dalam kitab Al-Arshu, di dalam kitab Al-Arsh jilid yang kedua, jilid yang kedua. Pada muka surat 303, falahu thalathatu ahwalin. Halun kana mu'taziliyan wa halun kana sunniyan fil ba'din duna al ba', wa kana fi ghalibil usuli sunniyan wa huwa alladhi alimnahu min halihi farahimahullahu wa ghafara lahu wa sairil muslimin. Dalam kitab Al-Arsh, kitab Al-Arsy ini dia juga sebut Abu Hasan Asy'ari ada 3 keadaan atau 3 marhalah sebagaimana yang disebutkan tadi, Mu'tazilah, dan sebahagian sifat diisbat, sebahagian sifat ditakwilkan, terus kepada yang ketiga tanpa takwil. Syiarul A'lam wan-Nubala. Imam Zahabi juga. Dia kata, ra'aitu li Abi Hasan al-Asy'ari arba'ata tawalif. Aku tengok dia ada 4 kitab. Kitab ada banyak. Di antara kitab yang akhir dia 4 buah kitab. Fil usul, tentang akidah. Yazkuru fiha qawaid al-mazhab salaf fi sifat. Dia sebut tentang akidah salaf, kaedah-kaedah salaf tentang masalah sifat, iaitu ayat sifat. Kitab apa? Kitab 4 buah kitab yang ditulis Abu Hasan al-Asy'ari. Dia, yang orang tahu apa dia? Ibanah je kan? Ibanah an usulid diyanah. Yang seterusnya Maqalat Islamiyyin. Yang ketiga Risalah ila Ahli Saghri. Yang keempat Al-Luma'. Hak dia kata 4 tu betul lah. Ini antara kitab yang terakhir. Ini kitab yang terakhir yang tulis. Sebelum ni banyak kitab, macam-macam bab, macam-macam ilmu dia tulis yang berkaitan dengan usul tauhid ataupun akidah ni. 4 buah kitab ni. Maknanya Imam Zahabi sebut di dalam Syiarul A'lam wan Nubala, sirah orang-orang alim dan orang-orang cerdik. Itu nama terjemahan bagi nama kitab tu. Dia ada berapa puluh jilid? 30 lebih kan? Kira sekejap supaya orang yang tonton ni dia boleh baca balik. Ini jilid yang berapa ni? 11, 18 jilid. Ada yang tak cukup tu. Ada. Yang di rumah ustaz tu lebih 20 lebih. Okey ya? Dia kata di sini dia kembali kepada akidah salaf. Kalau begitu maknanya 3 marhalah. Bukan sebagaimana yang disebut oleh Al-Fadhil Baba tadi, daripada Mu'tazilah kepada Khalaf. 3. Kalau nak banding ilmu lah tuan-tuan kan. Imam Zahabi ni macam-macam kitab. Kalau bukan satu benda yang meremehkan, merendahkan ataupun condemn. Antara kita tok guru ke, baba-baba ke, kiai-kiai, dengan Imam Zahabi siapa alim? Tolong jawab bodoh ya, tak payah buat kajian.
Imam Zahabi ni berapa kitab dia tulis? Nak pegang hak mana kalau nak buat perbandingan? Dia kata 3. Last sekali, wa qala fiha tumarru kama ja'at. Bila ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat ataupun hadis, tumarru, dilalui je. Jangan duk takwil, jangan takyifkan, jangan ta'tilkan. Jangan takwil, jangan tasbihkan, jangan menyamakan, jangan ta'til, jangan menolak. Tumarru, lalu je ayat tu. Sebagaimana dia datang. Summa qala wa bidzalika aqulu. Yang demikian itu aku pegang. Wa bihi adinu. Aku berpendirian begitu. Wala tu'awwalu, tidak ditakwilkan. Abu Hasan Asy'ari kata, sifat-sifat Allah tidak ditakwilkan. Ini marhalah yang ketiga. Sebenarnya banyak lagi. Tapi kalau saya baca semua ni, mengambil masa yang panjang. Jadi siapa-siapa yang nak buat kajian boleh rojak sendiri. Berpuluh-puluh kitab yang mengiktiraf mengakui tentang keaslian kitab Ibanah. Di antara sebab yang orang kata Ibanah ni dipinda ataupun muharraf, karena mereka mengambil kalam daripada Ibnu Asakir. Tabiinul kizbil muftari fima nusiba ila al-imami Abi Hasan al-Asy'ari. Yang tu yang demo kata ubah tu. Sebab dalam kitab ini dia sebut dengan kalimah mufrad. Disebut dengan kalimah mufrad. Okey, saya baca kan? Saya baca sikit. Wa jumlatu qaulina an nuqirra billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa ma jaa min indillah wa ma rawahu thiqatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la nuraddu wa min dzalika syai'a wa anna Allah la ilahun wahidun fardun samadun la ilaha ghairuhu lam yattakhidh sahibatan wala walada wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna al-jannata wan nara haqqun wa anna as-sa'ata atiyatu la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur wa anna Allah istawa ala arsyihi. Dia sebut juga Allah Ta'ala istawa. Dia menakalkan daripada kitab Ibanah. Cuma yang bezanya dia sebut kalimah mufrad tentang masalah mata. Tapi tentang Allah Ta'ala istiwa atas arasy mereka tak sebut. Ubah. Ibnu Asakir pun kata ubah. Dia duk perbesar yang tu je. Rasa-rasa hadut kata tu tak pernah baca kot. Sedangkan mengiktiraf Allah Ta'ala atas arasy ni, Ibnu Asakir pun menakalkan kalam yang sama, perkataan yang sama, ibarat yang sama. Dia kata sini wa annallaha istawa ala arsyihi kama qala ar-rahmanu ala arsy istawa wa anna lahu wajhan kama qala, dan baginya wajah sebagaimana firman-Nya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram wa anna lahu yadan kama qala, dan baginya tangan sebagaimana firman-Nya bal yadahu mabsutatani wa qala lima khalaqtu bi yadai wa anna lahu ainan. Hak ni satu tu ya, satu tempat, satu kalimah saja berbeza, tetapi masih mengatakan Allah Ta'ala tu ada mata. Cuma Ibnu Asakir ambil, dia tulis dalam buku dia dalam bentuk mufrad. Sebenarnya di dalam kitab yang dikarang oleh Abu Hasan Asy'ari dalam bentuk musanna. Wa anna lahu ainan bila kaifin kama qala tajri bi a'yunina. Jelas satu-satu dia sebut. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Yang Ibanah tu betul ke? Ataupun yang Ibnu Asakir tulis itu betul? Senang. Tadi dah kita sebut, kitab yang terakhir ditulis, di antara kitab-kitab yang terakhir ditulis oleh Abu Hasan Asy'ari bukan Ibanah saja. Dia juga tulis Usul Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Musamma ila Risalah ila Ahli Sagri yang saya sebutkan tadi. Dalam kitab ni pun sebut bahawa tentang sebahagian daripada sifat Allah Ta'ala. Dia kata di sini wa qala ilahi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus salihu yarfa'uh. Surah Fatir ayat 10. Wa qala ar-rahmanu 'ala arsy istawa.
Diisbat juga sifat-sifat Allah Ta'ala sebagaimana yang ada di dalam Ibanah an Usulid Diyanah. Cuma dalam ni dia tak sebut bab tangan dan mata. Dia sebut Allah Ta'ala istawa. Maknanya ada sama tentang isbat, sama sebagaimana yang disebut di dalam Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Kita tengok dalam selain daripada kitab Ibanah an Usulid Diyanah, Maqalat Islamiyin. Ini di antara cara kita nak buat keputusan. Hak Ibnu Asakir sebut tu macam mana? Sebab kita kata tadi dia ada 4 buah kitab. Kalau kita tengok di dalam kitab Maqalat Islamiyin wa qala Ahlus Sunnati wa Ashabul Hadisi. Imam Abu Hasan Asy'ari sebut di dalam muka surat 168. Wa qala Ahlus Sunnati wa Ashabul Hadis. Laisa bismin wala yushbihu asya'a wa innahu 'alal 'arsy. Disebut juga Allah Ta'ala atas arsy. Kama qala azza wa jalla ar-rahmanu 'ala 'arsy istawa. Surah Taha ayat 5. La nuqaddimu baina yadayillahi fi qawli bal naqulu istawa bila kaifin. Sekarang ni orang duk terjemah istawa. Terjemah apa? Istawla. Yang dia orang ubah terjemahan Jakim lama tu. Dulu bersemayam kan, dia tak ubah, tak terjemah dengan terjemahan yang asal. Bila takut jadi tasbih. Sebenarnya saya duk berulang banyak kali lah, tak ada orang Islam ni mentasbihkan Allah dengan baharu. Semua orang tahu. Sama ada golongan salaf ke khalaf ke, bila sebut Allah Ta'ala, kalau kata ada tangan ke, sifat tangan, sifat mata, tak ada orang mana pun yang mengatakan Allah Ta'ala sifat tangan, mata Allah Ta'ala tu sama dengan baharu. Tak ada. Cuma dia orang ni reka. Kalau sebut tangan, nyamakan Allah. Sebut mata, nyamakan Allah. Sebut taharah, sama dengan baharu. Dalam otak kepala mereka ni kotor. Mereka yang fikir macam tu, dia orang kata orang fikir macam tu. Okey, dia kata apa lagi? Ban naqulu istawa bila kaifin wa innahu nurun kama qala ta'ala Allahu nurus samawati wal ard. Wa inna lahu wajhan kama qala wa yabqa wajhu rabbik. Wa lahu yadain kama qala khalaqtu bi yadai. Wa inna lahu ainaini kama qala tajri bi ayunina. Disebut dengan ainaini. Maknanya mengisbatkan juga sifat mata. Jadi itulah sedikit penerangan, penjelasan untuk meluruskan kekeliruan bagi golongan yang mengatakan bahawa kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah berlaku tokok tambah ataupun penyelewengan ataupun perubahan yang ditulis oleh Abu Hasan Asy'ari, maka kitab itu tidak asli. Jadi kalau saya nak buktikan pada malam ni cukup banyak. Saya rasa ini kali yang ketiga saya sebut ni. Kali yang ketiga lah. Kali pertama dah saya sebut, kali yang kedua kita sebut dah. Sebab ada seorang ustaz tu dia kata dah berubah. Saya tak puas hati, saya terang lagi. Tapi malam ni paling banyak kitab. Kalau ada orang lawan lagi, kita buka banyak lagi. Sebab terlalu banyak. Terlalu banyak. Sebenarnya bidang kajian ini bukan bidang Tok Guru. Sebenarnya saya minta maaf saya nak sebut, bukan bidang Tok Guru, bukan bidang kiai, bukan bidang baba. Ini pensyarah-pensyarah universiti yang buat kajian. Hak orang pondok memang tak buat kajian. Dia baca, dia telan dia. Ini bukan bidang mereka. Walaupun saya mengiktiraf tentang ada kebaikan, kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang pondok. Sebab saya pun mengaji di pondok, Ustaz Amrah mengaji pondok. Hak duduk dalam kumpulan kita, Tok Guru pondok pun ramai. Alhamdulillah sekarang ni saya ada tim. Sebab tu saya boleh kemukakan banyak kitab. Kita ada pensyarah-pensyarah universiti, geng kita Ustaz pondok, di antara Ustaz Amrah, Ustaz petani kita mana tu? Malik. Kita ada Ustaz pondok daripada petani Thailand. Jadi kita campur semua. Asyairah pun ada dalam tim kita, tim kajian kita. Hak golongan Salafi Wahabi pun ada. Jadi kami bertengkar, berdebat dulu, baru kita bentangkan. Jadi Alhamdulillah kita boleh dapat maklumat dengan cepat dan banyak kerana kita ada tim. Satu tim yang Alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala rahmati. Dan suatu hari nanti saya akan isytiharkan individu-individu yang duduk dalam tim saya ni. Jadi korang lawan saya bukan lawan seorang lah. Itu nak ceritanya. Saya akan bawa puak, bawa geng, bawa kabilah. Kalau orang Barat Badui saya bawa kabilah kan. Dulu saya seorang, orang nak kata ni pemikiran dia seorang ni. Sekarang ni Alhamdulillah kita ada kumpulan, bukan untuk mempertahankan kebatilan, tetapi nak menerangkan benda yang hak, yang sebahagian orang keliru.
Jadi insya-Allah kita akan terang lagi daripada masa ke semasa untuk mencerdikkan umat, mencerdikkan rakyat, mencerdikkan orang Islam ini, supaya apabila bercakap, berhujah, mesti berdasarkan kepada fakta, hujah dan dalil, bukan berdasarkan kepada andaian. Yang tadi andaian lah. Yang tadi andaian. Apa dia? Mengatakan ibanah tu telah berubah. Sehingga sekarang tak boleh nak sebut individu yang mengubah kitab ibanah ataupun kumpulan. Sampai sekarang tak boleh nak sebut. Jadi kesimpulannya kita nak buat di sini dua kesimpulan. Kitab ibanah an usuli diyanah memang confirm secara pasti, secara yakin, secara tahqiq memang tulisan Abu Hasan Asy'ari yang tidak diubah. Cuma berlaku sedikit perbezaan itu berdasarkan kepada cetakan. Kesimpulan yang kedua kita nak sebut, Abu Hasan Asy'ari dia ada 3 fasal, 3 marhalah yang dia lalui, daripada Mu'tazilah, lepas tu kepada akidah khalaf, sebahagian sifat diisbat, sebahagian sifat ditakwilkan, dan last sekali dia berpegang kepada akidah salaf dan juga ahlul hadis, menisbatkan semua sifat-sifat Allah Ta'ala tanpa takwil. Wallahu alam, aqulu qali hadza wastaghfirullaha al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.